A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tabbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abna shifaiha. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kita tengok muka surat 51. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya barakatuh. Kat mana nanti? Dan demikian lagi sunat baginya orang yang masuk ke dalam tandas. Itu. Selepas ayat gufa nakara. Memakai dua na'lin, dua selipar, pakai alas kaki, dan menutup kepala. Dan lagi sunat baginya bahawa jangan dia menilik ke langit. Wah, ni tak boleh dengar. Masuk tandas jangan tilik ke langit. Adab. Pakai selipar, tutup kepala. Pakailah kepiah ke ataupun kain tuala, letak atas kepala tu. Ada dalam satu kitab lain. Di waktu kita sedang berak tu, syaitan pun berak atas kepala kita. Kita tak nampak lah. Kau nampak helmet tu kan. Dan jangan tilik ke langit. Dan jangan ia menilik kepada farashnya, kemaluan dia. Makruh. Tengok kemaluan dia. Tengok kemaluan dia. Makruh. Dan jangan menilik kepada cemar yang keluar daripadanya. Tengok tahi dia keluar. Kau besar ni. Hitam lah tu. Tengok tahi keluar. Makruh. Kalau kitab perintah penuntut kata mewarisi kuning gigi. Tengok tahi keluar ni, gigi kuning. Macam mana kaitan dia tak tahulah. Tapi macam tu lah dalam kitab. Dan jangan bermain-main ia dengan tangan. Main-main kemaluan dengan tangan. Sentuh-sentuh. Dan jangan ia berpaling ke kanan dan ke kiri. Pandang kanan, pandang kiri. Masa main besar tu, kena konsentrate. Dan jangan ia bersuka-suka, gelak-gelak, sembang, berpantun, menyanyi. Kerana sekalian demikian itu, elat apa tak jangan buat. Tiada layak ia dengan halnya. Allah, dalam agama ni penting sangat kita ni bertingkah laku mengikut hal keadaan. Datang majlis orang, duduk sopan, jangan sembang terbahak-bahak. Itu semua dari Islam ada tu. Kena sesuai dengan hal itu. Datang majlis, majlis pengajian, cara duduk, cara kita ni ada adab dia. Sangat-sangat Islam ni sangat particular tentang apakah keadaan yang layak dengan hal kita ketika itu. Dan jangan ia melama-lamakan duduknya. Dah tak ada apa dah, termenung. Tak ada apa nak buat, duduk termenung lah tu. Duduk lama-lama, makruh. Kerana bahawasanya demikian duduk lama-lama tu mendatangkan penyakit buasi. Sudah. Duduk lama-lama tanda buasi pula dah. Menerai. Dan jangan mengangkat ia akan kainnya dengan sekali angkat, dengan sehabis-habisnya. Ini jarang orang buat ni. Dia nak buka kain, so slow, duduk pelan-pelan, kita sok je. Halus betul adab tu. Nak duduk pun, nak buka kain tu pelan-pelan, dan kat sambil turun. Malah nak berak ni. Halus. Hanya hendaklah diangkatnya kain tu dengan sedikit-sedikit juga, hingga hampirlah duduknya pada tempat qada hajat, maka habislah angkatnya. Allah, pelan-pelan, duduk bawah ni. Belum duduk pun dah nampak lah. Kurang adab. Walaupun tak ada orang. Muraqabah waktu berak. Muraqabah. Duk perhati dia malaikat kan.
Buntut nampak, wah, busuk. Turun pelan-pelan. Uish. Jangan sekaligus. Maka pada ketika itu, kerana memeliharakan atas menutup aurat, barang yang dapatnya, maknanya kita buka aurat kita betul-betul sebab nak buang air, itu maksud dia. Maksud dia tu, maknanya kita ni aurat kita cukup jaga. Hatta nak berak sekali pun dah betul-betul terpaksa buka untuk membuatkan tahi tu keluar, barulah kita buka aurat. Begitulah halusnya adab orang Islam. Manalah orang tak tertarik masuk Islam kan? Nampak jamban tu. Lemah lembut. Oh, itu. Tetapi jika takut ia akan kena najis kainnya, maka hendaklah dibukanya akan dia sekadar hajatnya. Kalau kain tu bukan kain basahan, kain bailok, bukalah sekadar hajat. Masalah menutup aurat. Masalah menutup aurat. Walaupun tak ada orang. Kerana aurat bersendiri itu ialah dua kemaluan. Tetap aurat tu boleh telanjang dengan sekurang-kurang sebab. Misalnya sebab nak mandi, boleh, harus. Maknanya seboleh-bolehnya syarak ni kita tak telanjang. Tak telanjang dengan sewenang-wenangnya. Tak macam orang putih kan. Tak ada adab. Kodanya telanjang. Walaupun kita duduk seorang dalam bilik, walaupun kita dengan isteri saja, masih lagi ada adab dia tu. Malu tu. Malu tu kan. Kan ada orang nampak pun. Tak ada orang je. Tak ada. Rasulullah selimut bersama isteri pun masih ada adab lagi tu. Jadi apa maknanya agama ni mengajar kita muraqabah tu. Mengajar kita ni. Hatta manusia tak ada. Ada yang gaib. Malaikat ada. Allah ada. Malu. Kita sendiri pun malu dengan diri kita. Macam itulah yang dia ajar. Ya. Malah kalau kita tengok gambar-gambar filem-filem lama, filem-filem kalau yang lama betul. Saya tengok filem, bukan filem, dia gambar London tahun 1900. Orang perempuan dia pakai ni, kain macam ni, tak tudung lah tapi tutup. Kebanyakan macam tu. Baju semua labuh. Tahun 1900. Cuba tengok. Dia ambil yang, orang kata masa kamera mula nak buat 1870 tu. Dia ambil lah gambar-gambar di Paris. Orang masih England pakai tutup. Maknanya benda tu bukan masalah Islam. Masalah fitrah manusia. Perempuan ni tutup. Bukan masalah agama Islam, agama lain pun. Cuma bila dunia dah berubah jadi liar, Islam yang masih kontrol tu. Lain habis. India bersari-sari pun elak lah. Kan? Diorang memang pakaian perempuan itu tak ada macam sekarang ni. Telanjang bulat ni semua ni, ini gila macam tu ni. Hilang adab kemanusiaan kita ni. Dan kita dianggap itu yang cantik. Yang tutup ni tak betul tak? Terbalik. Asal orang primitif tak tutup kan? Lepas tu tutup, kan jadi macam orang zaman batu ni. Nampak dunia. Tengok ni kita belajar adab tengok. Nak qada hajat ni. Dah takut sangat tu buka, dan harus baginya membuka dia dengan sekali buka pada tempat yang sunyi. Maknanya tadi tu tempat yang terbuka lah. Tempat terbuka tu, macam tu dah adab dia. Tempat yang sunyi sekaligus buka boleh. Sekaligus buka kalau tempat sunyi tak ada orang. Dan demikian lagi sunat baginya, tak kala ia hendak berdiri, bahawa diturunkannya akan kainnya dengan sedikit dahulu daripada berdiri. Bukan dah berdiri tu baru turun. Dah turun tu baru naik pelan-pelan. Beradab tu lah. Ini sekira-kira tempat yang di kawasan lapang lah. Syahdan,
haram qada hajat dalam masjid. Ni. Dia kata haram qada hajat dalam masjid ni, sekalipun kata dia, jikalau dalam berjana sekalipun, dalam bekas. Kita berak kencing dalam masjid pakai bekas, dan pakai botol kan. Kerana bahawasanya masjid itu tidak patut ia bagi qada hajat. Titik. Masalah kita sekarang ni, yang manakah dikatakan masjid? Mana masjid? Masjid ke mana? Nak takrif masjid ke mana? Macam-macam takrif. Antara yang guru kita kata tu, selagi bawah satu bumbung tu masjid lah. Bumbung tu, tempat turun air tu kan. Lepas tu, termasuk serambi tu, masjid tu. Yang dalam tu masjid lah bangunan tu. Tepi tu, dia ada beza antara harim dengan ruhbah. Harim tu, kita panggil harim ni, dia memang masjid lah. Dia bahagian serambi. Ruhbah ni ada khilaf. Ruhbah ni yang tepi lagi, dia tak keluar pada bumbung lah. Dia dah keluar kawasan. Dia macam ni, kawasan letak selipar. Letak selipar, letak Jumaat kita sembahyang lah. Kawasan-kawasan lalang tu. Tu dah tak kira masjid dah tu. Bawah dah keluar daripada bumbung tu, laut. Ataupun kalau turun pun bumbung lain. Yang itu macam mana? Itu tak kira masjid lah. Lepas tu masjid dalam apa ni, masjid dalam mazhab Syafi'i, dia 7 petala langit, 7 petala bumi. Dia tak ada jenis musyak ni bercampur. Mazhab lain ada atas masjid, bawah kedai. Biasa tu. Di Arab pun itu juga, masjid dia tak ada musalla, dia masjid. Kita mazhab kita tak sah tu. Dia kalau nak masjid, bawah sampai ke atas masjid. Ini problem berlaku sekarang ni bila banyak kontraktor tak faham tentang hukum mazhab ni, hukum masjid. Dia buatlah bilik air bawah masjid. Tandas tu dalam masjid. Habis orang tandas masjid kita berak tu dalam masjid dah. Tadi orang tanya saya, Ustaz, kalau gitu macam mana Ustaz? Macam mana nak buat tu? Kalau ada emergency sikit perut, istighfar. Sikit perut masjid tu, alamak. Dalam masjid pula dah kan? Bawah satu bumbung, berhubung dengan ini masjid, macam mana nak buat? Malaysia ni banyak macam tu kan. Berak dalam masjid lah. Buat dalam masjid. Lepas tu kalau masjid lama-lama, mana ada tandas dalam masjid? Jauh tepi sana kan. Dah kena pergi tu ke sana baru jumpa tandas. Sekarang punya passion semua buat underground. Underground tu bawah pula tu. Dalam masjid. Kalau ikut tarikh masjid Syafi'iyah ni, masih masjid lagi. Habis buang air tu, dah masjid dah. Secara teknikal dalam masjid lah. Ini masalah. Puncanya daripada awal pembinaan tu. Kalau dah jadi, susah nak tegur kan. Patutnya sebelum bina tu kena rujuk pejabat mufti tu, macam mana ni eloknya masjid ni buat kat mana. Kalau di Aceh tu memang dia asing. Satu dia buat menasah. Menasah ni makna macam balai raya lah. Program perempuan apa semua tu menasah. Satu balai. Supaya perempuan uzur nak masuk mengaji kelas, tak duduk dalam masjid. Masjid ni rumah Allah. Tak boleh wala junuban illa abidis sabil tu. Tak boleh orang berjunuk masuk dalam masjid. Apa lagi orang haid? Lagi tak boleh. Tak ada hormat masjid. Lepas tu banyak pula setengah ustaz-ustaz tu, bila dia nak akad nikah orang, lepas tu orang tanya, macam mana ustaz, kami ni uzur, boleh masuk ke? Ustaz kata, tak apa, khilaf. Mana khilaf? Astaghfirullahalazim. Yang ada khilaf satu je, khilaf mazhab Hambali. Masalah kalau haid dah kering, tak sempat mandi. Mazhab Hambali kata boleh kita wuduk je. Masuk wuduk, mana wuduk tu mengurangkan sikit hadas tu. Boleh. Itu ada. Tengah-tengah haid masuk khilaf, tak banyak, tak ada buat orang. Tak berani ulama. Sebab apa? Ayat Quran. Wala junuban illa abidis sabil tu. Tak boleh masuk masjid orang yang sedang berjunub, kecuali yang lalu masuk sini keluar sana. Ayat Quran tu nas.
Tiba-tiba ada khilaf pula, orang haid boleh masuk. Reti tak reti tu. Ulama mujtahid pun tak berani nak cakap sebab dah ada nas. Dah ada nas, apa nak ada khilaf je lagi. Dah nas tu. Kalau orang yang non-Muslim buat lawatan itu, Boleh. Non muslim boleh. Orang kafir sebab dia tak dihukum. Sebab dia salah satu hikmah dia jalan dakwah dah. Dakwah untuk orang kafir. Dia masuk dalam masjid tapi kat pakai sopan dah. Dulu ada berlaku tu masa tu kat Morocco. Jadi pelancong-pelancong asing nak masuk. Saya ni kat Ustaz Rauk macam tu. Masyir Rauk, Masyir Hadi. Tiba-tiba orang masjid tu marah. Kafir. Allah tak boleh masuk. Ustaz Rauk tegur. Itu masjid haram. Orang kafir tak boleh masjid haram. Masjid haram tak boleh masuk. Masjid biasa dia boleh. Imam Abu Hanifah biasa berdebat, berdakwah. Sebab apa? Sebab dalam kembali pada zaman Nabi SAW, biasa orang datang jumpa Rasulullah kat masjid. Rasulullah tak tegur, tak suruh balik. Takkan kita nak melebih pada Rasulullah pula. Rasulullah sendiri mengizinkan orang kafir masuk jumpa dia dalam masjid. Kita pula tak pandai pula, tak boleh. Berarti kita dah menzalimi sunnah Nabi. Tu kalimat menzalimi sunnah Nabi. Baru tadi bagi mahali. Sujud, rokok kena lurus kita punya pinggang ni kan. Kalau lebih kita telah melampaui sunnah Nabi. Wah, melampaui. Nabi paling sempurna dia rokok macam ni. Kita nak lebih lagi. Kau telah menzalimi sunnah Nabi. Kau melampaui had Nabi, buat macam kau terror pada Nabi pula. Tak ada ustaz, saya tak masuk je tu, saya nak pusyuk je. Mengajilah dulu. Macam mana kau nak tahu yang mana betul mana salah? Tak ada ilmu. Rokok betul macam mana? Habis kau buat macam ni kenapa? Nak lebih lagi. Lebih pada otak kau, lebih pada Rasulullah. Li mujawazati akmalahu. Akmalar rukuk alladhi fa'alahu Nabi. Kerana dia telah melampaui apa yang Nabi buat. Allah. Kena belajar. Tidak, kita tak tahu lah. Kita ni melampau ke tak melampau yang Nabi buat ke? Tak ngaji fiqh tak tahu. Macam ni. Nampak sikit ngaji ni. Ada. Bersalahan dengan berbuang darah, berbekam atau al-fasdu dalam masjid, buang kat dalam bejana boleh. Kerana najis darah terlebih ringan ia daripada tahi dan kamih. Kamih tu kencing. Jadi makna antara najis tu segi dia ada lebih kurang, ada ringan ada berat. Seringan-ringan najis darah. Seberat-berat najis anjing babi. Darah seringan-ringan. Tai berat. Lepas tu tai ni sikit pun tak maaf. Tai kencing tak maaf. Arak tak maaf. Bulu kucing kena maaf. Najis juga tapi ada boleh maaf. Darah boleh maaf. Tu kena kaji fiqh lah. Nak tahu mana berat, mana ringan, mana terlebih berat. Dia tak sama, dia macam boxing, ada lightweight, heavyweight, featherweight. Ada najis gitu. Tak boleh hentam sama najis ni. Darah memang banyak kemaafan. Banyak kemaafan. Darah jerawat, darah banyak kalau nak ngaji tu. Darah jerawat lain, darah bisul lain, darah Dia kata apa lagi? Dari kerana inilah dimaafkan daripada yang sedikit daripada darah dan yang banyak dengan syarat-syarat ni. Kadang-kadang darah banyak, maaf. Jerawat kita pecah segi, maaf walaupun banyak. Bisul pecah segi. Dan haram qada hajat di atas kubur yang muhtaram. Haram kita berak di atas kubur yang dihormati. Kubur yang muhtaram siapa? Kubur orang yang dihormati mati itu. Kalau orang yang tak sembahyang, tak muhtaram lah. Tak muhtaram berak tak apa. Tak usah buat lah. Dan yang di atas makanan. Tapi saya masa pergi di Syria tu, terkejut saya tengok Syiah ni dikoncing je kubur Muawiyah. Saya nak Muawiyah bau apa hancing. Ya Allah ya Tuhan, dikoncing je. Terlalu sangat menggali siapa betul siapa salah antara para sahabat tu. Akhirnya terkeliru, dilarang tu.
Perbuatan jahrah kan. Tasyajur dalam pada tasyajur perselingkuhan antara sahabat tu, awilhu, daklah kau takwilkan apa saja yang berlaku pertengkaran antara sahabat tu, awilhu, takwillah dia. In khutta, kalau kau nak mendalami satu tentang mereka tu, kau kena takwil. Dan kau ingat sahabat Nabi ni semuanya adil. Kau tak boleh menyangka buruk mana-mana sahabat Nabi. Muawiyah ke, jangan dibuat benda tu. Ini Syiah dikencing, itikad dia tu tak betul. Dan qada hajat tu, dan di atas makanan, berak atas makanan haram. Dan jikalau makanan jin sekalipun. Apa makanan jin? Seperti tulang. Berak adalah tulang je kat dapur pun tak ada orang makan dah, berak dah. Ambil je cuci, tak boleh. Sebab menghormati makanan bagi jin. Cuba kalau makanan kita orang berak. Oi. Siap tu lah. Tak boleh tu. Ingat macam kecil tu kan. Oh, kenapa ni? Telur kau bengkak apa ni? Dia koncing dekat kuih rindu dia. Marah adik jin tu. Bukannya betul. Pergi kacau empat orang. Dan di atas barang yang tersurat di atasnya Quran. Ayat Quran itu kita pergi kencing atau berak atas tu. Atau ismu a'zam, isim yang mu'azzam, maknanya nama-nama Allah. Seperti nama Allah, nama Nabi, nama malaikat. Qada hajat kat dia tu, kencing atas dia tu haram. Kalau niat menghina, kafir terus. Walaupun nama Jibril misalnya. Dia ismul mu'azzam 3, nama Allah, nama Nabi, nama malaikat. Buat masuk dalam tandas, makruh. Kalau kena najis, haram. Kalau sengaja, kafir. Jangan main tu, menghina tu. Bawa beg tulis nama Jibril. Nama malaikat, makruh. Kalau kat phone kita ada tu, kita padam tu. Quran sebagainya. Bawa masuk. Dan haram qada hajat pada tempat nusuk, tempat mengerjakan haji. Yang picit seperti di jamrah, tempat nota jamrah tu Aqabah tu, di berak tu. Dan mas'a, tempat sa'i, dan Safa dan Marwah. Bersalahan tempat nusuk yang luas seperti padang Arafah. Ada tandas situ, kita berak situ tak apa. Tempat-tempat sempit pergi kencing di tepi tu tak boleh. Dan di Muzdalifah dan di Mina boleh buang air situ, boleh berak situ. Maka tiada haram qada hajat padanya. Dan haram qada hajat pada hampir kubur Nabi. Dekat kubur Nabi pergi kencing, tak ada hormat, tak ihtiram. Dan pada antara kubur yang digali, antara segala kubur-kubur yang digali tengah-tengah tu kita berak dah. Bercampur tanahnya dengan segala suku-suku mayat. Kubur yang digali kerana bercampur tanahnya dengan segala suku-suku mayat. Tanah tu campur dengan mayat, tak ada hormat dengan mayat tu pula dah. Tanah dah lama. Jadi bila digali tu, dia tercampur tu, meletup perut tu kan. Perut mayat tu dah meletup dah, gas. Dia tercampur dengan tanah. Tanah tu terkena dengan najis kita kan? Maka kita dianggap sebagai tak hormat dengan mayat. Laqad karamna bani Adam, sungguh kami muliakan anak Adam, walaupun dah mati, walaupun jasad dia dalam kubur. Tersedih kita bila tengok Israel tu, dia gali kubur-kubur orang Palestin kan. Dia ambil, dia buat bank, skin bank, tahu skin bank, bank kulit, bank organ tu semua memang dia ambil, dia bagi dia berharga tu, mayat-mayat tu. Nauzubillah. Ada yang cakap tu, tak tahu betul tak. Dia kata kalau banyak mayat askar-askar ni busuk, mayat yang ni wangi, dia disimpan satu, bagi perfume, bagi wangi. Tak tahu lah betul tak betul tu. Tak, ya tidak, tak tahu lah. Tapi memang beza lah mayat tentera dia dengan mayat orang Islam yang mati tu, bau. Setengah tu sampai dia macam ni, dia ambil sapu dan peluh wangi. Syahada. Dan makruh qada hajat pada hampir kubur yang muhtaram, kubur yang dihormati, wali Allah, orang baik,
Dan sangat makruh qada hajat pada hampir kubur wali. Ada sebut sangat-sangat makruh. Makruh tu ada beza juga. Makruh sangat. Qada hajat kubur hampir dengan kubur para wali. Atau kubur orang alim. Atau orang mati syahid. Apa lagi kubur sahabat. Allah, ada ni jelas ni. Makruh sangat ni. Sangat makruh qada hajat pada hampir kubur wali. Ya Allah. Ataupun kubur orang alim. Atau kubur orang mati syahid. Orang macam ni orang dimuliakan Allah. Tak boleh tu. Kita dah buat kubah ni dah elok, kita bongkar balik. Tak boleh tu. Tak boleh. Lain kalau memang dah tak ada, dah ada kita robohkan tu. Tu perbuatan biadab tu. Macam kita dah buat rumah untuk orang, kita roboh rumah tu. Macam tu lah ibarat dia. Tak boleh. Apa yang Wahabi buat tu kan, ya Allah Tuhan. Makam di bakit tu dulu pun ada buku. Yalah, habis semua. Hilang semua tu. Itu syiar. Itu wa may yu'azzimu sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang membesarkan syiar-syiar Allah, itu sebahagian daripada ketakwaan hati. Sebahagian daripada syiar-syiar Allah itu ialah makam para sahabat, makam isteri Nabi, makam para awliya. Syiar tu. Syiar mana? Sesuatu yang menunjukkan Islam. Itu syiar. Azan syiar, sembahyang jemaah syiar, makam para awliya syiar, makam para nabi syiar. Itu memang syiar. Dia ada undang-undang dia. Ya. Dan makruh qada hajat berdiri. Kencing berdiri, berak berdiri, makruh. Melainkan kerana ada keusuran, kaki tak ada bengkok kan, ataupun memang ada najis, ada banyak sampah situ. Boleh. Faslun menyatakan tentang istinja. Wallahu a'lam. Ada soalan? Buka kitab. Buka Qatrul Ghaisiyah. Sama. Dua dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Qatrul Ghaisiyah muka surat 4 ni. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyyakum bibarakatuh. Dan telah berkata Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimah Tawarikhnya, Muqaddimah Ibnu Khaldun ya. Ibnu Khaldun ni ahli sosial kan, ahli kemasyarakatan. Ibnu Khaldun, Masjid Ibnu Khaldun. Bermula ilmu itu setengah daripada ilmu syarak. Bermula ilmu ini, ilmu apa ni? Ilmu tasawuf. Kata Ibnu Khaldun, ilmu tasawuf ni setengah daripada ilmu syarak yang datang akan dia di dalam agama Islam, di dalam kurun yang pertama. Jadi kenapa rujukan Tuan Syekh ni pada Muqaddimah Ibnu Khaldun? Ibnu Khaldun dia mencatat sejarah tawarikh, sejarah tabadul manusia, sejarah kemanusiaan. Ya, dia advance dalam fikiran ini. Ahkamus Sultaniyah dia juga kan, yang karang kitab tentang cara pemerintahan. Nama dia Ibnu Khaldun ya. Jadi dia kata bila masa ilmu tasawuf ni menjadi sebahagian ilmu syarak, dia kata dalam kurun yang pertama, maknanya istilah tasawuf tu, istilah kata wujudnya pengajian ilmu tasawuf sebagai satu ilmu. Sebelum kurun yang pertama, pertama Hijriah tu, tak ada. Dia yang ada Quran hadis ya. Zaman sahabat, zaman Nabi, tak ada tauhid fiqh tak ada. Dia terus Rasulullah. Orang tak tahu. Fiqh pun tak tahu orang. Dia start pada kurun pertama tu. Lagi dan adalah asalnya, asal tasawuf tu, bermula mereka itu, yakni orang sufi, segala kaum, iaitu sentiasalah
mereka itu berjalan di atas jalan ahlul haq. Asal-asal diorang ni orang-orang yang nak mempertahankan identiti asal agama. Ya, bila masa dah berjauhan daripada cahaya nubuah kenabian, orang dah mula meninggalkan isi agama, kulit ni kan, dah mula mewah, dah mula cinta dunia. Jadi apa ajaran Rasulullah yang original, yang autentik itu dah mula berubah. Maka ada sebahagian daripada para sahabat, para tabi'in ni, para tabi'in tak nak ubah, nak macam tu lagi, nak kekalkan autentiknya agama tu, jangan sampai berubah. Maka mereka ni digelar orang sufi. Dan hidayah, berjalan atas jalan ahli haq dan ahli hidayah, padahal mereka itu mengikut dengan segala halnya salafus soleh daripada umat ini. Sufi yang sebenar, sufi yang mereka tu mempertahankan macam mana para sahabat hidup, macam mana tabi'in hidup dulu, mujahadahnya, cinta akhiratnya, kasih kepada nabinya, berjuang sampai syahidnya. Golongan ni namanya golongan digelar mereka tu sufi. Orang yang setengah orang kat diorang ni macam tak betul lah, sebab dia tak nak ikut peredaran zaman, dia nak ikut yang macam asal tu. Iaitu jalan segala orang yang besar-besar. Apa tu salaf? Jalan orang besar-besar daripada segala sahabat Nabi SAW dan tabi'in. Kerana Nabi kata apa? Khairu qurni qarni, sebaik-baik kurunku. Thumma ma yalihi, thumma ma yalihi. Kemudian kurun yang mengiringinya, kemudian kurun yang mengiringinya. Satu kurun 100 tahun. 300 tahun ni Nabi jamin, kau boleh ikut siapa saja. Kau petiklah nama mana yang orang tabi'in ke, tabi'in ke, sahabat, sebut nama dia, belajar biografi dia, ikut dia, boleh, tak masalah. 300 tahun. Lepas pada zaman tabi'in ke bawah, kena pilih-pilih. Tak semua dah bercampur. Tapi Allah, Rasulullah kata, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Akan ada satu golongan daripada umat aku ni sentiasa berpegang alal haq, alal haq, alal haq, alal haq. Mereka berpegang dengan sunnah-sunnah asal. Contohnya macam di Hadramaut, Habib Umar, tu contoh lah tu. Dia masih nak kekal cara lama. Orang lelaki, orang perempuan pun tak nampak. Susah. Tu yang macam tu. Yang asal. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan adalah mereka itu di dalam hal yang demikian itu, iaitu adalah ia dalam hal yang sangat elok, dan iaitu hal yang berputus mereka itu kepada berbuat khidmat kepada Allah Ta'ala pada zahir dan pada batin mereka itu. Zahir, batin mereka sepenuh-penuhnya kepada Allah. Saya baru ni buat projek lah di Sungai Bercada tu. Saya terkejut dengan akhlak orang sana tu. Terkejut tu saya, akhlak tak sangka lah. Patut arkam tu kat situ. Orang situ banyak orang jauh-jauh lama kan. Masjid dia tu, tiap-tiap hari Senin, Khamis, dia akan buat jamuan makan untuk orang buka puasa. Bukan puasa Ramadan ni, puasa Senin, Khamis. Budak saya tidur dalam masjid tu. Budak ni biasa tidur memang tak bangun lah. Pukul 3.30 pagi dah bangun, dah ada orang dalam masjid dah. 4.30 dah penuh. Orang tahajud tak dah penuh sangat, dia penuh lah. Masya Allah. Suasana masjid itu kan. Tapi diorang tak pasal diorang tu. Tu diorang tanya, ni adik-adik dari mana ni? Kami ada buat kerja sini. Nak balik lah. Kenapa tak tidur sini? Budak ni, kami baju tak ada. Kami ada baju. Nak baju? Kami, boleh. Sungguh nak bagi baju ni. Tak nak pula. Khidmat pada Allah Ta'ala, bayangan gitu. Bukan ada lagi macam tu. InsyaAllah tuan-tuan, kalau kita jaga jemaah, jaga sumber barakah itu pun, pengajian terus jalan macam kita buat kat Al-Husna ni, kekal duduk dalam majlis sembahyang, jaga hidupkan masjid, pengajian,
Lama-lama jadi. Dia jadi sendiri je tu. Dia terjadi. Akhlak tu jadi. Macam di Temboro. Siapa nak pergi Temboro? Ke Khazaran. Kampung-kampung tu semua ikut pondok. Beribu. Kampung-kampung. Lalai. Yang mati tu, mati tengah sujud. Mati tengah ambil wuduk. Sebab dah jadi tabiat. Dah jadi kehidupan diorang tu. Mengaji, semayang, tahajud, dah jadi lazim. Itu timbul daripada pengajian macam ni. Boleh pengajian kecil-kecil ni. Sana mengaji, sini mengaji, hidup. Lama-lama masyarakat tu berubah. Berubah dia jadi macam ni. dia jadi macam ni. Kerana mereka itu kata dia berbuat khidmat pada Allah Ta'ala zahir dan batin. Dia tak ada lain. Dia akan hidup macam ni ilmu yang dia belajar. Dia belajar ni, dia hidup macam tu. Zahirnya dan batinnya. Dan berkekalanlah mereka itu, mereka orang sufi itu, berpaling daripada segala perhiasan dunia dan kesedapannya dunia. Dan berpalinglah daripada tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Orang ni. Dan berasinglah mereka itu dalam hal yang demikian itu daripada makhluk dengan melazim duduk dalam khalwah dan gua-gua bukit kerana menuntut berkekalan mereka itu dengan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala dan menuntut berkekalanlah berpaling daripada barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Siapa kata ni? Ibn Khaldun, pemuka masyarakat. Dia memang satu orang ulama yang banyak mengenal tentang ketambagan manusia. Dia cerita ni. Dan adalah mereka itu di dalam hal mereka itu, hal yang macam tu, hal macam mana hal para sahabat, para tabi'in, bersahabat mereka itu dengan segala orang yang besar-besar daripada salaf yang tersebut dahulu itu. Orang tabi'in bersahabat dengan sahabat lama. Dan berkekalanlah mereka itu dalam hal yang demikian itu hingga sampailah akhir kurun yang pertama. Ini hujung 100 Hijriah. Zaman Rasulullah pada zaman Khalifah lebih kurang tamat dalam 36 tahun. Campur-campur lebih kurang 36 tahun. Lepas tu dah mula zaman muluk. Zaman muluk. Khilafah dah habis, zaman muluk. Zaman beraja, zaman Muawiyah ke atas. Sampailah tu dah nak ujung, dia terus sampai 100 Hijriah. 1 Hijriah tu dah mula zaman Hasan Al-Basri, semua tu dah nak ni. Dan zaman Junaid Al-Baghdadi. Kemudian maka tak kala berhamburan oleh berhadap kebanyakan manusia kepada kesedapan dunia di dalam kurun yang kedua. Lepas 101 Hijrah, orang Islam dah berubah dah mula banyak keduniaan. Dan dalam segala kurun yang kemudian, makin kurun makin jauh, dah tak kenal lah bentuk agama asal tu, dah tak nampak dah roh asal tu. Kemudian daripadanya, dan banyaklah pula daripada manusia yang besar-besar daripada ulama yang mempunyai ilmu dan amal, tetapi cenderung mereka itu dan suka mereka itu bercampur dengan segala orang yang tertentu, berhadap mereka itu kepada dunia semata-mata. Maka pada ketika siapa tu? Ulama tu. Zaman tu ulama-ulama dah mula keduniaan dah mula dah. Pitih-pitih. Dah mula arah ke dunia dah. Mengajar lagi. Hadir jalan, tapi dah hidup dah gini. Maka pada ketika itu menentulah oleh segala mereka yang berhadap mereka itu kepada nak berbuat ibadat kepada Allah semata-mata itu dengan nama yang asing yang tertentu dengan mereka itu, iaitu diberi nama Sufiyah, dan dinamakan segala ulama yang tertentu dengan jalan mereka itu ulama tasawuf dan ahli tasawuf. Jadi istilah ni ulama tasawuf, ahli sufi baru mula selepas kurun yang pertama, 100 Hijrah ke atas. Satu-satu nak masuk ke 200 Hijriah, di situlah mulanya sufi tu. Sebelum tu tak ada istilah tu. Semua sufi, semua sahabat, semua macam tu dah cara diorang hidup. Tapi bila golongan ni dah nampak, sebab orang makin ke dunia, awak masih macam dulu lagi, kekal keadaan yang sama, lama-lama orang sufi tu, orang tasawuf tu,
Dah dapat nama pula dah. Dah jadi branded dah. Padahal asalnya ni, asal ni. Asal semua macam tu. Lama orang dah moden, dia masih macam tu lagi. Nampak tak? Dan kita dah pakai macam ni. Orang tarekat tu. Padahal orang dulu semua pakai macam ni. Tak ada kata hebat mana pun. Orang pasar pun, orang kampung kan. Tapi dah lama orang dah tak pakai macam ni dah. Dah jadi macam apa, unik pula dah. Kan? Langka pula. Macam itulah lebih kurang. Dan dinama, dan adalah bagi mereka itu, serta demikian itu, beberapa banyak adab yang tertentu dengan segala amalan mereka itu dan khidmat mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Masa ni tak nama tarekat lagi. Tak ada nama tarekat, tak ada. Dia nama sufi. Tarekat tak ada. Dia akhlak, dia berzikir, dia gitu je. Dia beramal. Dan khidmat mereka itu pada Tuhan mereka itu. Dan berapa banyak istilah mereka itu yang tertentu bagi segala adab mereka itu. Wujud istilah-istilah, istilah suluk, istilah tu salik, majzub, tu baru start. Semua 100 hijrah ke atas. Dan berapa banyak lafaz dan dhabit dan kaedah, dan berapa banyak pengambilan daripada ilmu dan amal dan bagai kebajikan yang membawa kepada jadi mendampingkan diri mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Start. Mulalah. Dia ada setiap seorang tu dia ada cara benda-benda yang dia amal spesifik. Dia amal, betul orang pun tengok, kita tengok Junaid tu beramal best lah. Kita ikut dia lah. Jadilah tarekat. Macam mazhab lah. Nama mazhab. Kalau fiqh nama mazhab. Kalau agama nama tarekat. Tu je. Tu punca dia tu. Ini orang yang nak mendekati agama ni, dia mula dia akan beramal zahir. Zahir tu mazhab lah. Lepas tu dia nak mendalami batin pula. Batin tu tarekat lah. Dia extension daripada mazhab tu sebenarnya. Betul, semua ulama-ulama mazhab tu ahli sufi semua tu. Sampai mereka tu aulia ilah, wali tu. Cuma sebab dia masyhur dengan mazhab dia tu, tenggelamlah nama sufi tu. Kalau kita pergi kat makam dia tu, Imam Asy-Syafi'i Al-Wali Al-Autad tu, gelaran dia para wali Allah. Cuma masyhur dia dengan mazhab dia. Sebenarnya dia jauh lagi ke atas tu, melampau lagi. Dan adalah mereka itu mereka siapa? Mereka ahli sufi, sangat-sangat mengamat-amati dan jaga dan ingat dan memelihara segala waktu ibadat dan khidmat mereka itu kepada Tuhan mereka itu. Dia tak ada nama-nama tarekat dia, memang macam tu. Hal mereka macam tu, ahwal mereka memang macam tu. Artinya sekali-kali tiada mensia-siakan mereka itu akan satu waktu, melainkan berisi sekaliannya dengan ibadat dan berbagai-bagai kebajikan kepada Tuhan mereka itu. Itu asal tasawuf tarekat macam tu. Dia bersahabat dengan orang-orang soleh, itu dia beramal. Itu je. Tak ada istilah maqam gelah itu, tak ada. Beramal je. Beramal nak mati. Kemudian tu baru nama-nama istilah itu ini kemudian. Itu kan original punya, asli tu. Itu yang asal gitu. Kemudian maka tak kala disurat orang, lama-lama orang tulis pula akan segala ilmu dan didhabit akannya. Apa yang dia orang pengalaman dia orang tulis. Orang tulis lah apa yang dia orang buat, cakap-cakap dia orang tulis. Maka mengaranglah oleh segala fuqaha dan usuliyun akan ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu tafsir. Orang mula mengarang. Orang ulama-ulama dah mula mengarang dah. Lepas tu, dan ilmu hadis, dan mengarang pula oleh beberapa laki-laki daripada mereka itu yang ahli tasawuf akan jalan ibadah mereka itu kepada Tuhan mereka itu dan mendhabit mereka itu akan dia. Jadi maknanya lama-lama orang tasawuf pun karang juga. Mula tauhid, mula Quran, tafsir, hadis,
Usul, fiqh, tauhid, usuluddin, tafsir, lepas tu ilmu hadis, dan ilmu tasawuf. Tasawuf pun termasuk ke dalam tu. Asal tasawuf tak ada kitab. Tak ada, kurung pertama tu semua tasawuf praktikal. Lapar macam Rasulullah lapar. Tak makan. Fakir. Benci dunia. Tak ada tulis. Langsung jadi. Itulah dia. Dia tak macam ilmu lain. Ilmu lain ni disiplin ilmu. Dia tak ada. Zauq. Orang tu beramal macam tu. Tulisan tu kemudian. Tulis atas pengalaman orang. Apa yang dia tu beramal. Orang ni syekh ni buat macam mana? Apa pula istilah? Bagi istilah pula. Nak memudahkan orang kemudian lah kononnya. Lama-lama tasawuf jadi kitab lah. Lama-lama pun jadi. Maka bermurah-murah Allah Ta'ala dengan menggerakkan hati Imam Ghazali dan segala anggotanya bagi menghimpunkan 3 ilmu, fiqh, usuluddin dan tasawuf dalam Ihya Ulumuddin. Allah bangkitkan seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Imam Ghazali ni asal dia bukan sufi. Dia ulama besar, ulama fuqaha. Kalau tingkatan kitab Syafi'i tu dia nombor 3 tu. Lepas pada Imam Syafi'i, bawah dia tu Al-Buaiti semua tu, bawah dia tu dia Imam Haramain, bawah tu dia tu, kitab dia tu. Tak ada Nawawi semua ni tak wujud ni. Dia dulu. Tapi Allah Ta'ala berkehendak lain untuk dia. Dia rasa tak sedap hati dia. Dia rasa apa yang dia buat sama ni tak betul dalam hati dia tu. Kita tu masyhur lah. Dia tengok adik dia tu Ahmad ni tasawuf yang mendalam lah, sufi. Lama-lama dia ikut adik dia, ikut guru adik dia Imam Ghazali. Sekarang nak Ihya Ulumuddin, menghidupkan balik ilmu agama. Maka jadilah ilmu tasawuf pada ketika itu daripada jumlah ilmu agama Islam yang didhabit akan dia dengan beberapa dalil. Baru jadi Ustaz Imam Ghazali tu. Sebelum itu ada lagi. Macam Ihya Ulumuddin ni asal dia Qutul Qulub. Siapa nama orang? Qutul Qulub. Sebelum dia tu. Baru Imam Ghazali karang Ihya ni. Bukan dia terus jadi Ihya. Ada ulama-ulama sebelum dia tu yang mengarang. Tapi dia yang besar dia. Dia lagi dahsyat lah. Nama dia Ihya. Lepas tu jangan berapa dalil ada. Imam Ghazali tu dalil-dalil Quran, hadis Nabi SAW. Sebelum tu praktikal lah. Praktikal. Puasa-puasa yang tu. Zuhud lah. Tak ada kitab-kitab dah. Kemudian daripada ni dikeluarkan dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Kemudian daripada bahawa adalah ia tasawuf bagi semata-mata ibadat jua kepada Allah. Asal itu ibadat je, ibadat kepada Allah. Lepas tu baru ditulis. Bukan ditulis batu ibadat. Tak, jangan kita anggap tasawuf gitu. Tasawuf ni benda dah jadi dah, tulis. Maka diketahui daripada segala perkataan tersebut itu akan bahawasanya tiada farak, tak ada beza antara mazhab sufiyah dan barang yang atasnya segala fuqaha daripada segala hukum ibadat mereka itu kepada Allah Ta'ala. Tak ada beza pun mazhab sufiyah. Mazhab sufiyah tu diikut hukum-hukum ibadat yang ditulis oleh fuqaha juga. Cuma dia mendalam lagi. Dia terus kepada rohaniat. Itu je asas dia yang sembahyang ni ya. Diberi ma'ani yang dalam daripada segala ibadat tadi. Cuma mazhabus sufiyah mazhabun mustaqillah. Mazhab orang sufi mazhab yang terasing. Dia macam contoh mazhab Ibn Farid. Mazhab dia jikalau lau khatara fi bali, terlintas dalam fikiran akan selain Allah, aku terlupa Allah ni, fahakam tu bi kufri, aku hukum bagi aku ni kafir. Siapa nak ikut mazhab dia? Lupa Allah tu kafir.
Aku hukumkan lagi aku ni kafir. Itu mazhab dia. Ahli sufi ni semua mazhab dia tersendiri. Dia maknanya dia yang makruh tu macam haram kat dia dah. Yang sunat tu wajib atas diri dia. Itu mazhab mustaqilah tu. Kita nak ikut tak termampu kita. Tak terbuat tu. Terberak je dia ikut tu. Tak boleh, tak boleh. Dia mazhab dia tu dan tak boleh disalahkan. Sebab dia memilih jalan apa tu? Kita ikut jalan rukhsah. Dia jalan azimah. Senang susah, dia ambil susah. Kita senang susah ambil senang. Dia senang susah ambil susah. Dia jalan mujahadah. Dia sentiasa mengambil jalan, kalau ada jalan untuk susahkan dia ambil tu. Dia nak train nafsu dia. Ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Lepas tu dia kata apa lagi? Tetapi ada beza antara mazhab Sufiyah dan mazhab fuqaha. Mazhab Syafi'iyah Hanbali. Bahawa sungguhnya Sufiyah mengambil mereka itu bagi diri mereka itu atas jalan ihtiyat. Khilaf. Ada kata makruh, ada kata haram. Dia ambil haram. Kita selagi ada can masuk makruh ni, okey lagi tu, kita buat lagi. Dia sufi ni makruh haram. Sunat wajib. Contoh sunat witir. Sunat witir sunat kan. Saya kata wajib, dia ambil wajib. Kita sunat. Sunat. Dan ada sufi yang sunat wajib. Yang makruh haram. Sufi. Atas jalan ihtiyat mana agak-agak ni, dan atas jalan loba. Loba dengan barang yang terlebih kuat daripada segala masalah yang diikhtilafkan. Dia ambil yang lebih mutamat. Dia lebih loba. Dan mereka itu serta ijma' itu sehabis-habis tuntut. Wallahu a'lam. Kata kullu sufiyin, kata Imam Ghazali, kullu sufiyin faqihun. Tiap-tiap orang sufi itu faqih. Walaisa kullu faqihin sufiyan. Tapi tidaklah setiap orang faqih itu sufi. Itu kata-kata Imam Ghazali itu. Kullu sufiyin, tiap-tiap orang sufi faqihun. Mesti faqih. Mesti alim. Kalau dia nak beramal ni, faqihun. Walaisa kullu faqihin, tapi tidaklah tiap-tiap orang yang faqih itu, yang alim fiqh semua ni, sufian, menjadi sufi. Mungkin dia fiqh, dia faham, dia alim tapi tak beramal. Tapi tiap-tiap orang sufi yang sebenar pasti dia tahu fiqh. Tahu dia batas-batas. Kecuali orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala, dia alim dengan dia Tuhan. Itu lain lah. Itu jarang-jarang berlaku. Majzub. Orang majzub. Dijadikan Allah Ta'ala ada orang tu, tanpa belajar dia alim, tahu. Walaupun betul boleh dapat semua ilmu. Itu jarang-jarang berlaku. Itu pilihan Allah Ta'ala, majzub. Mereka tu diadakan Allah supaya nak mengajar orang-orang alim ni jangan sombong dengan ilmu. Kau mengaji 40 tahun ni alim, okey, berdepan tengok dengan orang macam ni, tak terjawab. Macam yang berlaku pada Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Cerita tak cerita Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ulama besar kat Mesir. Dia kalau mengajar tu, anak murid berkata tak berhati orang ikut. Satu hari dia terdengar kat telinga dia, satu orang tukang kasut nama Syekh Ali Al-Khawas orang ni. Syekh Ali ni dia kerja dia kasut. Tapi baca tak tahu apa tak tahu. Tapi wali. Bila Syekh Abdul Wahab Sya'rani datang pasar, nampak dia peli lah. Subhanalladzi ja'ala awliya'ahu minal juhala. Maha suci Allah daripada menjadikan wali-walinya daripada orang jahil. Dia pun tengok, idza arada fa'ala. Kalau Tuhan kehendak, dia buat je. Jawab lah. Besok dia datang lagi, tengok dia kuda kan, nampak Ali tu. Ali, subhanalladzi ja'alallahu awliya'ahu minal juhala. Maha suci Tuhan daripada menjadikan wali-walinya daripada orang jahil. Dia tengok, idza arada fa'ala. Kalau Tuhan nak, dia boleh buat. Hari tu, sampai satu hari tu,
Syekh Abdul Wahab Syarani pun datang. Belum dia cakap, tiba-tiba apa ni Syekh Ali tu cakap tu. Dia tengok, ra'aitu Fatimah rakiba alaika. Malam tadi aku nampak Fatimah menunggang di atasmu. Rupanya malam tadi tu isteri pada Syekh Syarani nama dia Fatimah. Dia kahwin muda, isteri dia muda. Bang, boleh tak abang jongkok jadi macam kuda, saya naik atas abang. Dan ambil tidur berdua. Fatimah naik atas dia. Kuda ya, kan, duduk main-main dengan suami dia. Tiba-tiba Syekh Ali Al-Khawas ni, aku nampak Fatimah menunggang di atas kau dan tadi. Tok Guru ajar aku abang aku tawaduk kau, hilang ilmu. Kadang-kadang Allah jadikan wali-wali Allah yang macam ni. Lepas tu kalau kita tengok kitab Syekh Abdul Syarani, qala Syekh Ali Al-Khawas, dia bila disangkut ilmu, dia tanya, Tok Guru macam mana tak settle ni? Tok Guru jawab, baca Quran tak tahu betul huruf, tapi semua ilmu tahu. Ada orang-orang macam ni dipilih Allah. Dia ada ilmu yang macam tu. Dia tak boleh nafi macam tu. Untuk mengajar pada ulama, tak sombong dengan ilmu. Kalau tak, siapa nak ajar ulama ni? Ulama dia alim, terhijab dengan ilmu dia pula. Sudah. Orang ahli ibadat terhijab dengan amal dia pula. Aku dah banyak selawat pun, hebat. Pada orang dekih pula dah. Dia datang pula wali-wali malam matiyah ni. Wali-wali malam matiyah ni wali yang tak nampak amal. Orang panggil drunken sufi. Pakai bahasa itu apa? Wali. Jangan cerita-cerita. Sekali dia bercakap, tercengang kau. Tak terjawab. Untuk mengajar para abid, orang-orang yang sombong dengan ibadahnya. Sedar dan insaf, amal tu semua daripada Allah. Ini semua tingkatan kehidupan kita akan melalui proses. Alhamdulillah ada ilmu. Dah ilmu, kena tawaduk dengan ilmu. Dah beramal, kena tawaduk dengan amal pula. Sampai semua ya Allah. Tak ada diri dia. Bukan senang nak dapat tu. Nak jadi kosong bukan senang tu. Nak jadi kosong, nak rasa berisi senang, nak jadi kosong, tak ada apa. Kita ni banyak perasaannya tin kosong punya. Itu tin kosong, bunyi lebih kosong. Orang berisi mana ada isi, mana ada bunyi. Wallahu a'lam. Mudah ni mukadimah ni dia cerita sejarah macam mana tasawuf tu ni boleh terbentuk. Kontrasih ni memang istimewa. Ditarik daripada pengenalan, sejarah, dia masuk mukadimah, dia masuk semua sampai pada hikam ke atas. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inu asrarna wa syurbi bi'atibari afkarana. Sallallahu alaihi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.